Gini sedap-sedap daripada lena hidup ni. Dan Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita lagi sampai pagi ni dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kekal bersama-sama dengan kita sampailah suatu masa kita pergi meninggalkan dunia ini. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan surau wakaf Siti Aisyah, muslimin, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat semua tuan-tuan? Nampak muka tuan-tuan tengah mengantuk ni. Saya pun mengantuk. Tak tahu ni rasa mengantuk semua. Mungkin dah dilatu kan. Tak biasa, badan tak fit. Kan kita pernah sebut dulu, nak menjelang Ramadan ni, benda yang paling utama fitness badan. Fitness badan bukan untuk nak lari tak, untuk ibadah. Bila kita tak biasa nak ibadah straight setiap malam, tiba-tiba dia main ibadah, kemudian ba'diyah dengan kita baca Quran, dia main sekaligus, badan dia cepat tih. Kan yang tu. Tapi tak apalah, kita cuba juga buat sedaya mungkin. Dan sebab tu hari ni tak mau buka kitab. Kalau buka kitab lagi lena ramai lagi. Saya ambil masa lebih kurang 25 minit. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis. Nabi kata apa? Innallaha kariha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah Taala tak suka kamu lakukan 4 perkara. Innallaha kariha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah tak suka kita lakukan 4 benda. 4 benda ni jangan buat. Hukum dia paling ringan makruh, paling ringan. Makruh. Ada sebahagian ulama kata haram. Yang tu. Apa dia yang 4 tu? Yang pertama, al-abathu fi shalah, iaitu orang yang main-main dalam semayang. Main-main dalam semayang ini bermaksud yang pertama, memang tak fokus langsung lah waktu semayang. Sama ada waktu dia tengah semayang ataupun preparation untuk nak semayang. Semayang ni kira dia tak last minute. Kan yang tu. Banyak lagi benda yang dia utamakan. Dan hari tu pada awal Ramadan, saya tazkirah sini, saya sentuh berkenaan dengan solat sunat yang perlu diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan. Dan saya sentuh iaitu yang pertama, solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni solat sunat muakkad, sama ada dilakukan seorang-seorang ataupun secara berjemaah. Dia ada tuan-tuan, dia ada solat yang afdal buat berjemaah, afdal buat seorang. Tarawih dua-dua boleh, seorang boleh, berjemaah boleh. Adapun solat sunat duha, afdal dia solat sunat bersendirian. Lagu tu. Jadi ketika mana kita menunaikan solat sunat tarawih secara berjemaah, apa kata Nabi? Nabi kata man qama as-salah ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Hadis sahih, hasan sahih, riwayat Imam Tirmizi. Barang siapa yang semayang solat sunat tarawih bersama-sama dengan imam ataupun qiyam bersama-sama dengan imam pada waktu malam, yang ulama kata membahaskan hadis tersebut menyebut tentang solat sunat tarawih, hatta yang sarifa, sehingga mana selesai imam, selesai habis witir, doa apa semua selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, akan ditulis padanya itu qiyam satu malam. Tu pahala dia punya besar Allah Taala bagi. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana ramainya orang ni, dia passion apa? 8 dia belah. Dah lah surau pun buat 8 dengan witir, 8 dia belah, witir tak buat, rugi. Hak jenis buat 8 dia belah, tinggal witir tak buat bersama imam, rugi. Orang Penang kata rugi mampu. Yang tu je boleh cakap benda sunat je ustaz. Betul, hang tambah 3 rakaat lagi je bersama imam, hang dah dapat qiyam semalaman. Oh, sekali kami simpan untuk nak buat qiyamul lail. Bangkit qiyamul lail, buat tahajud je lah, bukan susah pun. Tapi mentaliti 8 kena belah, 8 kena belah, 8 kena belah.
Walhal tambah sikit, surau kita buat 8 dengan 3 je. Lainlah kalau surau atau masjid buat 20. Kan macam tu. Okey tak? Okey. Nak buat witir, buat bersama-sama dengan imam. Dah halalang kita dah bermula dengan rakaat yang pertama solat sunat tarawih, buat sampai habis tu dapat pahala qiyam semalaman. Qiyam semalaman di dalam bulan Ramadan kot. Bukan bulan biasa, bulan Ramadan. Kena faham, bulan Ramadan ni benda sunat kita buat dapat pahala wajib. Tentu. Jadi antara kerugian orang yang tak faham tentang qiyam bersama-sama dengan imam. Tak tahu lah jenis tu. Kan sayang. Baik, tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan juga ada solat sunat yang kadang-kadang ramai orang tinggal, iaitu solat sunat ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak ni afdal, memang buat secara bersendirian. Ulama berbahas panjang tentang solat sunat bersendirian kan lebih afdal, berjemaah kan lebih afdal. Walaupun solat sunat tarawih itu dilakukan secara berjemaah, tapi dia punya kelebihan tidak boleh menandingi solat sunat ba'diyah isyak walaupun dilakukan secara sendirian. Clear jelas? Ba'diyah isyak kita buat seorang, solat sunat tarawih kita buat ramai. Walaupun kita buat ramai ni, tak boleh lagi menandingi kelebihan solat sunat ba'diyah isyak. Yang tu, barang siapa yang solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat sama ada 1 salam ataupun 2 salam, akan ditulis baginya, akan digunakan pahala baginya. Ni bulan biasa, seperti mana 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Tu bulan biasa. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau bulan Ramadan je macam mana? Yang tu je. Okey, baik. Kemudian solat fardu pun jaga, jangan main-main. Ketika mana kita menunaikan solat ni jangan buat main-main. Ni tengah semayang lagi dia tu fikir macam-macam. More sup kambing ke. Kan hari mula kita. Hari mula dengan hari penghabis saya di sini. No? Tapi depa janji tak apa dah, depa janji pagi raya lem seng. Pak Syed kau kenapa pulas cari kau? Kan tu. Dan tu. Tengah semayang dah teringat macam-macam. Fokus. No? Allah marah orang yang main waktu semayang. Banyaklah kategori bermain semayang ni, kita boleh faham sendiri dah. Yang kedua, Nabi kata apa? Wallaghu fil qiraah. Orang yang lalai, tak fokus, ataupun di dalam kata erti kata tak hirau sangat dengan Quran. Laghu fil qiraah ni banyak. Sama ada tengah baca, sambil tengah baca tengok TikTok. Kita lah ni kan jarang buka Quran. Bukan tak baca Quran, buka. Tapi kita tak baca Quran yang ni. Kita baca Quran digital, tidak. Banyak orang baca Quran digital. Bagus, tuan-tuan, bukan kata salah, tak salah pun. Cumanya waktu baca tu dialah bila Quran digital ni dia banyak gangguan. Tengah-tengah duk baca dia net notification live score MU pukul Liverpool 4-3 contoh. Kan lelah minit. Baca tengah pagi, net notification, tekan ayat dah habis, tekan dah tengok siapa skor. Ahmad Diallo contoh. Tengah-tengah baca juga net notification Shopee, TikTok, Facebook. Tu kata banyak gangguan tu. Tu tak kira lagi WhatsApp, tak kira lagi game punya notification suruh kita main. Kita pula boleh tengah baca-baca main mesej lagu tu, terus tekan. Ayat tak ada sempurna habis. Itu bab yang pertama. Yang kedua, tak hirau dengan tentang Quran. Nak baca pun tak mau. Sama juga dengan saya sebut apa? Orang tak bersama dengan imam sampai habis tadi, rugi mampu kan? Orang yang tak baca Quran bulan Ramadan pun sama je. Bulan Ramadan dia mulia sebab apa? Quran je. Sebab tu tuan-tuan tengok, tengok. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Semuka tu Allah Ta'ala cerita pasal Ramadan, puasa. Sampai sebelah sikit, satu muka suku. Lepas tu ayat-ayat surah lain tak ada. Yang ni je.
Tuan-tuan tengok bagaimana Allah Ta'ala meletak syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tuan-tuan tak faham ayat tu pada? Ayat tu dah apa? Sebelum Quran turun, bulan Ramadan dah ada. Jelas Bulan Ramadan, 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu telah digunakan oleh masyarakat Arab sebelum ni. Sebelum Nabi lagi dah digunakan bulan-bulan tersebut. Dan bulan-bulan tersebut tak letak Muharram nombor 1 ke apa Rabiul Awal nombor 1, tak letak. Tak ada ketetapan nombor 1 di mana-mana. Yang diletakkan ketetapan Muharram, Safar, Rabiul Awal tu bulan-bulan tersebut diletak nombor lah, macam nombor 1 apa dah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nombor-nombor tu ataupun giliran bulan tu hanya bermula ketika mana zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum-sebelum ni dia tak ada. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak buat? Allah Ta'ala nak buat bulan Ramadan ni bulan biasa aja sebenarnya. Akan tetapi bila turunnya Quran dalam bulan Ramadan, bulan ni jadi mulia. Manusia ni semua sama, Allah Ta'ala lahirkan sama. Tapi apabila seseorang itu bergaul dengan Quran, dia akan mulia. Tuan-tuan ambil mudah tuan-tuan. Anak umur 12 tahun, darjah 6, sekolah rendah kebangsaan Sembilan Jaya contoh. Sini mana sekolah rendah kebangsaan Sembilan Jaya? Sembilan Jaya ke apa belakang ni dah Tok Kandu kan. Budak biasa standard. Bila dia naik tingkatan 1, dia main naik tingkatan 1, ada lebih kurang 10 orang satu kelas. Salah seorang tu dia masuk mahtafiz. Seorang lagi dia masuk sekolah sains. Seorang lagi dia masuk sekolah menengah kebangsaan Sembilan. Okey, 3 orang, kita ambil contoh 3 orang. Bila 3 orang ni salah seorang dia masuk mahtafiz berkait dengan Quran, selalu berkait dengan Quran. Bila dia main surau tuan-tuan, orang akan tolak dia imam. Sebab apa? Dia berdamping dengan Quran, jadi Allah angkat darjat dia duduk depan kita. Okey, itu manusia. Tuan-tuan tak payah ambil susah-susah, ambil kertas. Tu waktu iqamat tu, duduk gantung kat cermin tu. Saya bagus surau ni satu, qomat lambat. Qomat lambat ni satu benda yang bagus tuan-tuan. Sebab kita bagi peluang orang solat sunat subuh. Kan tu. Kita bagi orang peluang solat sunat subuh. Solat sunat yang ranking tertinggi, solat sunat subuh. Kan, kalau lambat sangat pun mai dulu, baca seringkah mana mungkin. Solat seringkah mana mungkin. Jadi dapat. Waktu iqamat tu tuan-tuan, ambil kertas tu, konyok, buang tu, sampah dia. Tapi tuan-tuan, bila kertas tu tak sini, saya tulis ayat Quran, satu ayat dalam Quran, cara pembuangan dia dah tak sama. Cara pembuangan dia dah tak sama. Nampak tak? Kertas yang nak memang dah buang, apabila ditulis Quran padanya, diangkat darjat, tak sama dah. Clear? Jelas? Sebab itu tuan-tuan, Ramadan mulia sebab Quran. Nabi diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi ketua Rasul Sayyidul Mursalin sebab Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi mulia di sisi Allah, berdampinglah dengan Quran. Itu je. Tapi bila baca Quran pun main-main, benda yang Allah Ta'ala tak suka dan Allah benci orang yang buat lagu tu. Itu berkaitan dengan hadis ni yang nombor 2. Wal-laghu fil qiraah, yang lara ketika mana membaca Quran. Adapun yang ketiga yang Allah Ta'ala tak suka, warrafathu fis siyam, iaitu orang yang tak jaga mulut ketika mana berpuasa. Ramainya orang yang berpuasa, Nabi kata apa? Illal ju' wal atas, hanya mendapat lapar dan dahaga. Dan sebenarnya apa yang Nabi sebut banyak lagi pecahan dia, tapi sebab utama kenapa yang mendapat hanya lapar dan dahaga tak lain tak bukan dosa lidah. Dosa lidah. Ini bila saya sebut ni tuan-tuan, orang kata saya sebut politik. Kita ambil contoh. Baru-baru ni satu pasar raya KK Mart, mereka jual token yang ada logo Allah, tulisan Allah. Kalau bahasa orang kata, bahasa kita orang Penang kata kuajak lah. Tu level dah tahap kuajak. Dan siapa yang memang, kalau siapa yang buat tu boleh dipanggil, digelar kafir harbi, boleh perang. Boleh perang ni apa? Hak puak ni bukan tak boleh dah tolak ansur, boleh perang. Siapa yang merasakan bertolak ansur lagi dengan perbuatan yang menghina Allah, maka golongan tersebut golongan yang dimurkai oleh Allah.
Nabi kalau bab Allah Ta'ala dihina, lain cara dia. Walaupun Nabi ni lemah lembut, kalah kita. Tapi bila bab memartabatkan Allah ataupun ada golongan yang menghina Allah, Nabi dia akan tegas-tegasnya. Kita, masyarakat kita macam-macam kan. Yang tu kadang-kadang bila kita mempertahankan benda ni, ada orang kata resis dan sebagainya kan, yang tu. Tapi bagi saya jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi hampa agama hampa, bagi kami agama kami. So hampa kalau rasa nak tak Tuhan hampa kat kaki, silakan. Kalau hampa rasa nak tak Tuhan hampa di tayar kereta, silakan. Tak ada masalah bagi kami. Tapi jangan kacau Tuhan kami kan. Kena faham tu, mereka kena faham macam tu. Dan semua umat Islam kita kena faham benda lagu tu kan. Sebab tu bukan saja-saja qul ya ayyuhal kafirun tu kita duk baca, bukan saja-saja, kita kena faham benda tu betul-betul. Baik, di samping isu yang semakin meningkat ni tuan-tuan, saya tak tahu nak berkenan ni, ada segelintir umat Islam Malaysia ni, dia suka kait dengan politik. Sampai dia hina menteri agama, walhal menteri agama dah buat kenyataan, kenyataan tindak apa, kekesalan dan sebagainya. Ni dalam ni di bawah dia kata, ni makan gaji buta apa semua ni, balik rumah tak payah. Apa cerita bulan Ramadan kot. Menteri agama dah tugas dia macam tu, dia nampak. Dia bukan apa, dia hanya boleh mengeluarkan statement je. Bukan dia nak keluar kenyataan ni hampa mangkuk ayun. Takkan dia nak, bukan level tu, bukan level menteri agama. Tapi orang kita lagu tu kan, yang tu. Lepas tu dia make it luar dengan politik. Jadi dia pula dah masuk politik, geng belah ni dia balum belah ni balum belah ni. Tuan-tuan, bulan Ramadan politik punya pasal ni tuan-tuan, sebelum Ramadan dan sampai masuk Ramadan pun tak berhenti-berhenti duk kata kat orang. Bila mai Ramadan, sepatutnya kita mentarbiah kan. Kita duk dengar apa, Ramadan ni madrasah, tarbiyah, madrasah, sekolah untuk mendidik. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, walaun lah, mananon lah, semua dah keluar. Dah lah kan, penat kan. Boleh tak kita kurang-kurangkan mengatakan orang. Kadang-kadang mereka syok kan, syok. Tuan-tuan tengok grup-grup dalam Facebook yang grup penduduk, mereka suka saja up satu isu supaya orang gaduh dalam tu. Tak faham ada manusia lagu tu. Dia tak tahu bagaimana yang Nabi cerita tentang antara perkara utama yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka, tak lain tak bukan disebabkan dosa lidah mereka. Tu je. Dia berani buat lagu tu sebab apa? Dia berasa dia hidup panjang. Lagu tu. Dia berasa dia tak mati lagi. Dia mati nanti ketahuan. Ada pula jenis job dia lagu tu. Job dia nak bagi up satu isu, bagi orang balun. Tuan-tuan, lidah kena jaga kan. Sebab tu Nabi sibukkan kita dengan apa? Nabi kata apa? Fastakthiru fihi min arba'in qisal. Yang saya sentuh pada malam itu, 4 amalan yang perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Zikir, apa dia? Syahadah an la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah wa tastaghfiruna. Kemudian Allahumma inni, ataupun kita baca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, nombor 3, minta syurga Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang keempat, minta lindung daripada neraka Allah. 4 benda ni bukan Nabi saja suruh kita perbanyakkan. Sebab apa? Sebab nak bagi lisan kita, lidah kita sentiasa dibasahi dengan zikrullah, bukan dengan benda-benda yang tak ada mendatangkan faedah. Jelas tuan-tuan. Dan satu lagi saya sentuh, kenapa yang dikatakan qiyam sunat bersama dengan imam. Tuan-tuan tengok, Malaysia ni special tuan-tuan. Ulama Malaysia ni brilliant. Kita jangan duk rasa kita cerdik pada orang. Dulu saya dulu petikai kat benar menatang apalah, lepas main witir buat ya latif. Saya cari dalam kitab tak jumpa. Saya cari tak jumpa sebab saya jahil. Kan? Rupa-rupanya orang tua dulu, ulama dulu depa cerdik, depa brilliant tuan-tuan. Brilliant habis meta tu, jangan hina. Mana ni dalil, mana ni? Hang tu yang hang tu yang tak cerdik. Setiap tuan-tuan tengok, setiap amalan yang kita buat, yang ulama-ulama sebelum ulama Nusantara aja, kita selalu condemn.
Arab tak buat pun. Awak kenapa dengan bahasa Arab? Kita jangan anggap orang Arab buat, kita tak buat, ataupun kita buat, orang Arab tak buat, bermaksud kita hina. Dah. Tuan-tuan tengok, 6 tahun sudah. Saya cerita 6 tahun sudah. 2018. Negeri Sembilan, dia buat solat sunat tarawih 10 rakaat, 3 witir. Masa tu tuan-tuan, pok-pok yang duk mana dalil lepas semua, hina gila-gila mana. Sampai ada seorang pilot sikit-sikit nak komen, ada seorang pilot. Dia suka cerita pasal fiqah, hukum fiqah, apa semua, bid'ah apa semua. Bila orang tanya boleh baca kitab Arab, tak boleh. Kan, tapi bab kondem orang mau. Kan, dia hina majlis agama Islam Negeri Sembilan. Pandai-pandai pergi buat 10-3, tak pernah jumpa. Zaman Nabi tak pernah buat. Bila dia sebut zaman Nabi tak pernah buat, bermaksud memang hang tak baca kitab. Walhal dalam hadis ada? Ya ada. 8, 10, 20. Sama dah nak buat 8, 10 maupun dulu. Tiba-tiba tahun ni tuan-tuan, setelah 5-6 tahun berlalu, tahun ni Masjidil Haram buat 10 rakaat. Tuan-tuan tengok TV tak? 10 rakaat je tahun ni. Sebelum ni Masjidil Haram 20 rakaat. Tahun ni 10 rakaat, 3 witir. Puak tu diam. Depa paksi depa aku mana pun kena Masjidil Haram. Tu dia kata jangan fikir ulama di Malaysia ni bodoh dah. Cerdik depa pun. Tok Mufti Negeri Sembilan tu menuntut di Makkah dan Madinah berapa lama? Bukan orang biasa-biasa. Jangan fikir bila orang Melayu buat, orang Arab tak buat, bermasuk orang Malaysia salah. Tak. Salah pemahaman macam tu. Tuan-tuan tengok bagaimana ulama dulu cerdik, dia brilliant, dia letak ya latif lepas witir. Sebab apa? Ada tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, maujud la ilaha illallah. Tuan-tuan, kan Nabi sendiri kata perbanyakkan kamu la ilaha illallah dalam bulan Ramadan untuk mendapat redha Tuhan kamu. Tu. Bukan saja-saja ulama kita bubuh. Yang tak cerdik siapa? Kita. Duk nak condemn orang sedia. Sebab tu tuan-tuan, jaga lidah. Jangan nak condemn orang, biar kita duduk diam sudah. Sebab bukan bidang kita. Kita baru mengaji kat Google, baru pergi tengok YouTube 2-3 YouTube, jangan duk puasa alim. Hadis Nabi bukan 1-2, hadis Nabi beratus-ratus ribu. Malahan kalau nak dicampur dengan dhaif, nak dicampur dengan dhaif jiddan, kan hampir dekat berjuta hadis Nabi. Tiba kita 40 hadis pun tak apa. Tiba-tiba kita nak condemn orang. Kena macam faham macam tu. Jadi jaga lidah. Jaga lidah. Saya pun tengok baru-baru ni macam tu orang yang hina sebelum ni. Sebab salah seorang ahli majlis fatwa dari Sembilan, sahabat saya, Dr. Azlan, dia duduk dalam tu. Dia admin page Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dia kata orang hentam kami gila-gila mana. Tapi kami melakukan berdasarkan dalil. Cuma dalil tu orang anggap macam ya biasa masyarakat kita tak 8 20, tiba-tiba mai buat 10 cepera. Kan bila mai buat 10 dia bercempera. Buat betul tak ada dalil. Ni hang mengaji kitab 40 hadis pun tak habis. Duk sembang tak ada dalil. Buka dah kitab. Kan yang tu. Suruh buka tak mau. Nak buka Melayu saja. Pi cari kat sini, Melayu pun ada. Kan yang tu. So jaga lidah. Yang terakhir, wadhahika 'indal maqabir. Benda yang Allah Taala benci yang keempat, iaitu duk gelak-gelak, suka bergelak, terutamanya ketika mana masuk kawasan perkuburan. Masuk kawasan kubur tuan-tuan dilarang gelak. Dilarang gelak-gelak. Dilarang gelak sebab apa? Sebab menghormati penghuni kubur tersebut. Kita memang boleh nampak tenangnya kubur. Kata Imam Muhammad bin As-Samak yang saya pernah sebut dulu. Kata Imam Muhammad bin As-Samak, kamu jangan terpedaya dengan ketenangan atas kubur. Kubur ni kita boleh buat bagi nampak cantik, bagi nampak lega tengok. Kan? Kalau kawasan sini kubur ni mana? Kongsi sekali dengan Sembilan ke? Oh jangan gue, tu kubur tu padat dah no. Kan? Kalau saya tengok di satu kawasan Tasik Gugok, kalau tuan-tuan pergi Tasik Gugok,
ada masjid Tasik Gelugong. Lepas sekolah SK Tasik Gelugong tu, sebelah depan sekolah Tasik Gelugong belah kiri ada kawasan kubur. Depa buat cantik. Depa buat lorong. Kemudian setiap laluan tu depa buat lorong bersimen. So nak pergi ke kubur tu tahu dah lorong dah. Kira tak ada dah istilah langkah kubur ke pijak kubur, tak ada. Memang depa buat sistem tu. Lorong terjaga. Kan nampak sistematik, memang nampak kemah. Nampak tenang, nampak elok. Tapi jangan terpedaya, atas boleh nampak tenang, bawah belum tentu tenang. Kubur ni lagu tu. Atas boleh nampak tenang. Hampa pakai batu nisan import daripada Sweden kah? Kemudian kubur lapik dengan rumput kapet daripada Germany kah? Nah habaq, atas memang nampak tenang, bawah belum tentu tenang. Jadi hormati kubur dengan cara jangan bergelak ketawa ketika mana kita masuk dalam kubur. Nah tuan-tuan, yang tu 4 perkara yang Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala tak suka. Jangan buat lah. Saya ulang sekali lagi. Yang 4 tu, yang pertama memin waktu solat, tak suka ketika mana baca Quran ataupun tak fokus ketika mana baca Quran. Yang ketiga, tak menjaga lidah ketika mana berpuasa. Adapun yang keempat, iaitu bergelak ketawa ketika mana memasuki kawasan perkuburan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita amal-amalkan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berhenti dengan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.